Apabila Allah, yang Maha Tinggi, menyeru orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, panggilannya sering dikaitkan dengan merealisasikan tuntutan iman mereka secara lisan. Ini kerana dakwaan lisan tanpa perbuatan mempunyai nilai yang sangat kecil dalam Islam. Perbuatan adalah bukti dan bukti yang diperlukan seseorang untuk memperoleh pahala dan rahmat di kedua-dua dunia. Seperti pohon yang berbuah hanya berguna apabila ia berbuah, begitu juga iman hanya berguna apabila ia menghasilkan amal yang baik. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong umat Islam untuk mewujudkan iman mereka dengan mengamalkan takwa. Bab 3 Ali Imran, ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Ketakwaan melibatkan penggunaan berkat yang telah dianugerahkan dengan betul seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, supaya mereka mencapai ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Oleh itu, ketakwaan memastikan seseorang memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dengan betul dalam kehidupan mereka sambil menyediakan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Sesiapa yang berkelakuan seperti ini akan mengamalkan takwa mengikut kemampuan mereka, kerana ini adalah erti takut kepada Allah Ta'ala, cara yang patut ditakuti. Apa-apa perkara di atas ini adalah di luar kemampuan orang, yang tidak akan pernah diharapkan daripada mereka. Bab 64 At-Tagabun, ayat 16. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Oleh itu, ayat ini menggalakkan umat Islam untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, yang Maha Tinggi, dan menjauhi sikap malas yang mana mereka hanya menunaikan kewajipan dan lalai menggunakan segala nikmat yang telah dikurniakan dengan betul. Bersikap sebegini adalah antara punca utama umat Islam yang menunaikan kewajipan asas dan kewajipan minimum gagal mendapat ketenangan jiwa, kerana terus menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Ini menghalang mereka daripada memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan semua orang dalam kehidupan mereka. Bab 3 Ali Imran, ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Sebahagian ulama percaya ayat ini telah dimansuhkan kerana sebahagian daripada para sahabat radhiyallahu anhu meyakini bahawa tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk takut kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang patut ditakuti. Selepas itu bab 64 At-Tagabun, ayat 16, diturunkan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Tetapi kedua-dua ayat itu boleh didamaikan tanpa dimansuhkan. Ayat kedua hanya menjelaskan ayat utama yang dibincangkan, ia tidak membatalkannya. Maksudnya, kedua-dua ayat itu sama maksudnya, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, mengikut kemampuan yang ada. Perkara ini telah dibincangkan dalam tafsir Al-Qurtubi, jilid 4, halaman 33. Ini disokong lagi oleh hakikat bahawa Allah Ta'ala tidak memberikan kewajipan kepada seseorang yang tidak dapat mereka tunaikan, dan takut kepadanya dengan cara yang sepatutnya ditakuti tidak dapat dilakukan oleh sesiapa pun. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, aspek ketakwaan ialah menjauhi beberapa perkara yang halal kerana takut akan membawa kepada yang haram. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 187. Skim batas-batas yang ditetapkan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Allah Ta'ala tidak pernah berkata untuk tidak melampaui batasnya, sebaliknya dia menjelaskan bahawa manusia tidak boleh mendekati batasnya. Nasihat ini telah dikumandangkan di seluruh Al-Quran. Sebagai contoh, Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Adam AS agar tidak memakan buah dari pohon di surga tetapi menasihatinya agar tidak mendekati pohon tersebut, walaupun mendekatinya adalah halal. Bab 7 Al-A'raf, ayat 19. Hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di dalam syurga, dan makanlah dari mana saja yang kamu kehendaki dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Terdapat banyak contoh yang menunjukkan bahawa hanya kerana sesuatu itu halal, itu tidak bermakna seseorang harus melakukannya, kerana menghampiri batas-batas Allah Ta'ala, bukanlah haram, hanya melintasinya adalah haram. Perkara-perkara yang halal, seperti perkara yang sia-sia,
mesti dijauhi kerana ia sering membawa kepada yang haram. Contohnya, ucapan sia-sia yang tidak dikira dosa sering membawa kepada dosa seperti mengumpat dan berdusta. Perbelanjaan harta yang sia-sia sering membawa kepada perbelanjaan yang membazir, yang merupakan dosa. Bab 17 Al-Isra, ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Sebahagian besar orang yang telah menjadi sesat, menjadi begitu melalui proses langkah demi langkah. Sebagai contoh, mereka menghampiri perkara yang menyalahi undang-undang tanpa mengambil bahagian di dalamnya dan akhirnya, dari masa ke masa, digalakkan dan tergoda untuk mengambil bahagian dalam perkara yang menyalahi undang-undang itu. Sebagai contoh, seseorang yang menemani orang yang minum arak, lebih cenderung akhirnya meminumnya daripada orang yang tidak menemani orang yang minum arak. Sikap menjauhi perkara yang halal, terutama perkara yang sia-sia, adalah nasihat Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2451. Malah beliau berpesan bahawa seseorang itu tidak boleh menjadi orang yang bertakwa, artinya, mereka tidak boleh istiqamah dalam mempergunakan nikmat yang telah dikurniakan itu dengan betul, sehingga mereka takut kepada sesuatu perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Menyalahi undang-undang. Oleh itu, seseorang itu hendaklah memberi perhatian yang lebih bukan sahaja untuk menjauhi perkara yang haram tetapi menjauhi beberapa perkara yang halal, terutamanya perkara yang sia-sia, kerana khawatir ia akhirnya akan membawanya kepada yang haram. Ini akan memastikan mereka tetap teguh pada ketaatan yang tulus kepada Allah, yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan dengan betul, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang merupakan intipati kebenaran dan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 187. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Dan surah 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan, orang yang gagal memahami pentingnya tidak menghampiri batas-batas Allah Ta'ala, akan berlebih-lebihan dengan perkara-perkara yang halal, terutama perkara-perkara yang sia-sia, yang hanya akan meningkatkan peluang mereka melakukan perkara-perkara yang haram dan menyebabkan mereka menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, yang seterusnya membawa kepada tekanan, kesukaran dan kesusahan di kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami masa-masa yang tidak dapat dielakkan daripada Allah, walaupun mereka tidak dapat melepaskan diri daripada kuasa Allah. Ini cukup jelas jika seseorang memerhatikan kehidupan mereka yang berkelakuan sedemikian, seperti orang kaya. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai balasan untuk apa mereka dahulu memperoleh pendapatan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat kami, lalu kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat utama yang dibincangkan, orang yang mengamalkan takwa dengan betul akan memastikan mereka mati sebagai seorang Muslim. Bab 3 Ali Imran, ayat 102. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Muslim, berserah diri kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahawa menjadi Muslim hari ini tidak menjamin seseorang akan mati sebagai Muslim esok hari. Ini kerana iman adalah seperti tumbuhan yang mesti dipupuk dengan amalan ketaatan. Seperti mana tumbuhan akan mati jika ia tidak mendapat makanan, seperti air, begitu juga iman seorang Muslim akan mati jika mereka gagal memeliharanya dengan amalan ketaatan. Oleh itu, seseorang itu hendaklah berusaha untuk mengamalkan ketakwaan bagi memastikan mereka hidup dan mati sebagai seorang Muslim.
Ini disokong lagi dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7232. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, berpesan bahawa seseorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama dengan mereka meninggal dunia. Jadi jika mereka mati sebagai seorang Muslim yang soleh, maka mereka akan dibangkitkan sebagai seorang Muslim yang soleh. Dan keadaan kematian seseorang ditentukan oleh cara mereka hidup. Jika seseorang itu hidup sebagai Muslim yang bertakwa, yang mengamalkan keimanannya dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam, maka mereka akan mati sebagai seorang Muslim yang soleh dan seterusnya dibangkitkan sebagai seorang Muslim yang soleh pada hari kiamat. Tetapi orang yang gagal untuk mewujudkan iman mereka dan hanya secara lisan mendakwa beriman kepada Islam, boleh mati sebagai bukan Islam dan oleh itu dibangkitkan sebagai bukan Islam pada hari penghakiman. Tidak memerlukan seorang ulama untuk menentukan apa yang akan berlaku kepada orang ini pada hari kiamat. Keputusan ini telah diberi amaran dalam ayat-ayat utama yang dibincangkan. Bab 3 Ali Imran, ayat 106. Pada hari muka-muka menjadi putih dan muka-muka menjadi hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, apakah kamu telah kafir sesudah beriman? Maka rasakanlah azab terhadap apa yang dahulu kamu dustakan. Allah Ta'ala kemudian menjelaskan bahawa untuk hidup dan mati sebagai seorang Muslim yang soleh, mereka harus berpegang teguh pada ajaran dua sumber petunjuk, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Bab 3 Ali Imran, ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Oleh itu, seseorang harus menjauhi semua jenis ilmu agama yang lain, walaupun ia membawa kepada amal soleh, kerana ia bukan sebahagian daripada tali Allah Ta'ala. Semakin banyak seseorang itu beramal pada sumber ilmu agama yang lain, walaupun ia membawa kepada amal soleh, maka semakin sedikit mereka akan beramal dengan dua sumber hidayah itu, yang seterusnya membawa kepada kesesatan. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memberi amaran dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Di samping itu, semakin seseorang itu bertindak atas sumber ilmu agama yang lain, semakin mereka akan mula bertindak terhadap perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Beginilah cara iblis menyesatkan manusia, selangkah demi selangkah. Sebagai contoh, seseorang yang menghadapi kesukaran akan dinasihatkan untuk melakukan latihan kerohanian tertentu yang bercanggah dan mencabar ajaran Islam. Oleh kerana orang ini jahil dan mempunyai tabiat bertindak atas sumber ilmu agama yang lain, mereka akan mudah terjerumus ke dalam perangkap ini dan mula melakukan latihan kerohanian yang secara langsung mencabar ajaran Islam. Mereka bahkan akan mula mempercayai perkara-perkara tentang Allah yang Maha Agung dan alam semesta yang bercanggah dengan ajaran Islam juga, seperti orang beriman atau makhluk gaib boleh mengawal takdir mereka, kerana ilmu mereka diambil dari selain dua sumber hidayah. Sebahagian daripada amalan dan kepercayaan yang sesat ini adalah kekufuran yang jelas, seperti mengamalkan ilmu hitam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 102. Bukan Sulaiman yang kafir, tetapi syaitan-syaitan itu kafir, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, HRT dan MRT. Tetapi mereka, iaitu dua malaikat, tidak mengajar seseorang melainkan mereka berkata, kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir dengan melakukan sihir. Jadi seorang Muslim boleh kehilangan iman mereka tanpa menyedarinya, kerana mereka mempunyai tabiat bertindak berdasarkan sumber ilmu agama yang lain. Inilah sebabnya mengapa bertindak atas bid'ah agama yang tidak berakar pada dua sumber hidayah adalah mengikut jejak langkah syaitan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Di samping itu, bertindak berdasarkan sumber ilmu agama yang lain adalah punca utama perpecahan di kalangan umat Islam kerana ia menghalang umat Islam daripada bersatu di bawah panji-panji Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Bab 3 Ali Imran, ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama
Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dengan bertindak berdasarkan sumber ilmu agama yang lain, umat Islam telah terjerumus ke dalam mazhab yang berbeza di mana setiap mazhab mempunyai kepercayaan, adat dan tingkah laku yang tersendiri. Ini hanya menyebabkan mazhab-mazhab yang berlainan itu berbalah sesama mereka meyakini bahawa mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk manakala semua mazhab yang lain sesat. Bab 30 Ar-Rum, ayat 32. Atau orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada padanya. Oleh itu, sikap ini menghalang umat Islam daripada berkelakuan seperti satu keluarga dan memenuhi hak antara satu sama lain. Manakala, apabila umat Islam berpegang kepada satu kod kelakuan, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, ia akan memastikan mereka kekal bersatu. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, semakin seseorang itu berterusan bertindak berdasarkan sumber ilmu agama yang lain, semakin sesatlah mereka. Perkara ini telah diperingatkan dalam ayat-ayat utama yang dibincangkan. Bab 3 Ali Imran, ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali, agama, Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Allah, yang Maha Tinggi, telah menjelaskan dengan jelas bahawa kesatuan, bimbingan yang benar, ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia hanya terletak pada pembelajaran dan tindakan berdasarkan dua sumber bimbingan, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini akan memastikan seseorang menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul. Ini membawa kepada keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan menyebabkan seseorang meletakkan segala-galanya dengan betul dan setiap orang dalam kehidupan mereka sambil mempersiapkan diri dengan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Oleh itu tingkah laku ini membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Oleh itu, seseorang itu hendaklah menerima dan beramal dengan syiar Islam untuk kepentingan dirinya, walaupun bercanggah dengan hawa nafsunya. Mereka mesti berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka kerana mengetahui yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Begitu juga pesakit yang bijak ini akan mencapai kesihatan mental dan fizikal yang baik. Begitu juga orang yang menerima dan beramal dengan ajaran Islam. Ini kerana satu-satunya yang mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk memastikan seseorang mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dengan betul adalah Allah, yang Maha Tinggi. Pengetahuan tentang keadaan mental dan fizikal manusia yang dimiliki oleh masyarakat tidak akan pernah cukup untuk mencapai hasil ini, walaupun semua penyelidikan yang telah dijalankan, kerana mereka tidak dapat menyelesaikan setiap isu yang boleh dihadapi seseorang dalam kehidupan mereka. Nasihat mereka tidak boleh menyebabkan seseorang mengelakkan semua jenis tekanan mental dan fizikal dan nasihat mereka juga tidak boleh menyebabkan seseorang meletakkan segala-galanya dengan betul dalam kehidupan mereka, kerana pengetahuan, pengalaman, pandangan jauh yang terhad dan disebabkan oleh berat sebelah. Hanya Allah Ta'ala yang memiliki ilmu ini dan Dia telah menganugerahkannya kepada manusia dalam bentuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Kebenaran ini jelas apabila seseorang memerhatikan mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakan mengikut ajaran Islam dan mereka yang tidak. Walaupun, dalam kebanyakan kes, pesakit tidak memahami sains di sebalik ubat-ubatan yang diberikan kepada mereka dan oleh itu secara membuta tuli mempercayai doktor mereka, Allah Ta'ala mengajak manusia untuk merenungkan ajaran Islam supaya mereka dapat menghayati kesan positifnya terhadap kehidupan mereka. Dia tidak mengharapkan orang ramai mempercayai ajaran Islam secara membuta tuli dan sebaliknya Dia mahu mereka mengenali kebenarannya daripada bukti-bukti yang jelas. Tetapi ini memerlukan seseorang itu mengamalkan pemikiran yang tidak berat sebelah dan terbuka apabila mendekati ajaran Islam. Bab 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan hujah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Di samping itu,
Kerana Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengawal hati rohani manusia, tempat tinggal ketenangan fikiran, Dia sahaja yang menentukan siapa yang memperolehnya dan siapa yang tidak. Bab 53 An-Najm, ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Dan jelaslah bahawa Allah Ta'ala hanya akan memberikan ketenangan jiwa kepada mereka yang menggunakan nikmat yang telah dikurniakannya dengan betul. Bab 3 Ali Imran, ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini juga menunjukkan kepentingan mengutamakan ikatan akidah daripada segala ikatan yang lain, seperti pertalian darah. Walaupun seorang Muslim wajib menunaikan hak pergaulannya dengan orang lain, seperti kaum kerabatnya, namun ikatan akidah harus diutamakan daripada ikatan yang lain. Apabila orang Islam berkelakuan sedemikian, ia akan memastikan mereka menyokong satu sama lain dalam perkara yang baik dan memperingatkan satu sama lain daripada perkara yang buruk. Bab 5 Al-Maidah, ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Sebaliknya, apabila seseorang mengutamakan hubungan duniawi daripada ikatan iman, mereka pasti akan menyokong orang lain, seperti saudara mara mereka, kerana kesetiaan membuta tuli dalam perkara yang buruk. Ini membawa kepada penyebaran rasuah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Di samping itu, seperti yang ditunjukkan oleh ayat 103, apabila seorang Muslim berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, ia akan menghapuskan satu lagi punca utama perpecahan, halangan duniawi yang memisahkan manusia, seperti kasta, kesukuan dan persaudaraan. Apabila masyarakat tenggelam dalam halangan duniawi ini, ia akan sentiasa membawa kepada perpecahan di kalangan manusia. Sedangkan, bertindak atas ajaran Islam mewujudkan perpaduan dan persamaan, kerana seseorang itu hanya lebih tinggi daripada yang lain berdasarkan seberapa ikhlas mereka taat kepada Allah Ta'ala. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Oleh itu, semua piawaian lain untuk menilai status orang tidak mempunyai nilai, seperti jantina, etnik dan kelas sosial, dan mesti diabaikan oleh umat Islam jika tidak ia menimbulkan perkauman dan perpecahan di kalangan negara Islam. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa kerana niat seseorang itu tersembunyi daripada orang lain, mereka tidak boleh menilai orang lain sebagai lebih baik daripada orang lain berdasarkan perbuatan zahir dan oleh itu mesti menahan diri daripada membuat dakwaan tentang status orang lain atau diri mereka sendiri, kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui niat, ucapan dan tindakan semua orang. Bab 53 An-Najm, ayat 32. Maka janganlah kamu mendakwa diri kamu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang takut kepadanya. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa semua perbezaan antara orang Islam tidak boleh dicela. Perbezaan yang patut dipersalahkan ialah perbezaan di mana individu Muslim atau kumpulan Muslim digalakkan untuk mengelak daripada bertindak secara ikhlas berdasarkan perintah yang jelas dan asas Al-Quran berdasarkan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Perselisihan pendapat di kalangan ulama yang mendapat petunjuk selalunya adalah pada isu-isu sekunder dan bukannya perintah asas Islam. Jadi mereka ini tidak tercela kerana para sahabat, semoga Allah meridai mereka, kadang-kadang berselisih pendapat antara satu sama lain dengan cara ini. Isu-isu sekunder ini apabila dibincangkan dengan betul tidak pernah membawa kepada perpecahan antara umat Islam kerana ia tidak menjadi punca permusuhan antara umat Islam. Hakikatnya, perselisihan pendapat seperti ini adalah sumber rahmat kepada negara kerana ia membolehkan ketetapan Islam diringankan untuk masyarakat yang lebih luas.
Sekiranya semua ulama yang mendapat bimbingan yang betul bersetuju dengan setiap isu sekunder dalam Islam, maka mengamalkan Islam untuk masyarakat yang lebih luas akan menjadi lebih sukar kerana garis panduan Islam akan menjadi sangat sempit. Apabila umat Islam berpegang kepada ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mereka akan dapat memenuhi peranan mereka sebagai wakil Allah yang Maha Tinggi. Bab 3 Ali Imran, ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan. Kebaikan yang disebutkan boleh merujuk kepada ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, apabila diamalkan membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bagi menghayati kesan-kesan positif tata susila Islam terhadap kehidupan seseorang individu dan juga masyarakat yang lebih luas, seseorang itu mestilah mempelajari ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka, kerana ajaran tersebut tidak dapat dihayati sepenuhnya dengan mempelajarinya. Malah, mereka mudah disalah tafsir untuk kelihatan biadab dan menyeleweng. Bab 34 Sabar, ayat 46. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menasihati kamu tentang satu perkara sahaja, supaya kamu berdiri untuk Allah, mencari kebenaran, berdua-duaan dan sendiri-sendiri, kemudian fikir-fikirkanlah. Tidak ada pada temanmu penyakit gila. Dia hanyalah pemberi peringatan kepadamu sebelum azab yang pedih. Dan surah 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan hujah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Manakala, betul dan salah yang disebut dalam ayat-ayat utama yang dibincangkan ialah perkara-perkara yang mudah dikenali sebagai betul atau salah oleh sesiapa sahaja yang mempunyai akal dan kesopanan asas, seperti kepentingan mengelakkan pembohongan dan menghormati orang lain. Bab 3 Ali Imran, ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa seseorang mesti memenuhi peranan ini dengan pengetahuan Islam dan dengan tingkah laku yang betul, kerana ilmu yang salah dan tingkah laku yang buruk hanya menolak orang dari Islam. Oleh itu, umat Islam mesti menunaikan kewajipan mereka sebagai wakil Allah yang Maha Tinggi dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, agar dunia luar dapat menghayati ajaran Islam yang sebenar dengan memerhatikan akhlak dan tingkah laku Islam mereka. Bab 3 Ali Imran, ayat 104. Dan mereka skim orang-orang yang berjaya. Tetapi jika orang Islam gagal mengamalkan akhlak Islam, mereka akan menyalahgambarkan Islam kepada dunia luar dan akibatnya mereka akan menghalang orang bukan Islam dan orang Islam lain daripada Islam dan manfaatnya yang meluas. Memandangkan mewakili Islam ke dunia luar adalah kewajipan ke atas semua umat Islam. Mereka akan bertanggungjawab kerana gagal menunaikan kewajipan ini di kedua-dua dunia. Bab 3 Ali Imran, ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Adalah penting bagi umat Islam untuk terus memerintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran menurut ilmu Islam dengan cara yang lemah lembut. Seseorang harus menghindari kepercayaan yang salah bahawa selagi mereka mentaati Allah yang Maha Tinggi, mereka tidak akan terpengaruh oleh kelakuan orang-orang yang sesat. Apel yang baik akan terjejas apabila ia dikelilingi oleh apel busuk. Begitu juga, orang Islam yang tidak menunaikan kewajipan untuk menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran akan terpengaruh dengan kelakuan buruk orang lain, sama ada ia jelas atau tidak. Walaupun majoriti masyarakat berterusan melakukan kemungkaran, seseorang itu tetap harus terus menasihati tanggungan mereka, seperti anak-anak mereka, kerana ini adalah kewajipan berasingan ke atas semua orang Islam. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2928. Walaupun nasihat seseorang itu tidak berkesan, mereka mesti meneruskan tugas ini dengan cara yang lemah lembut dan mengikut pengetahuan Islam. Memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran dengan cara yang salah akan mematahkan semangat dunia luar daripada bimbingan yang betul, yang seterusnya akan memberi kesan negatif kepada seluruh masyarakat. Hanya apabila seseorang itu menunaikan kewajipan mereka untuk menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran dengan betul, mereka akan dilindungi daripada kesan negatif masyarakat di kedua-dua dunia. Surah 7 Al-A'raf, ayat 164.
Dan, ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati, atau memperingatkan, suatu kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau akan mengazab mereka dengan azab yang pedih?" Mereka, penasihat itu, menjawab, "Agar dilepaskan dari sisi Tuhanmu dan mudah-mudahan mereka bertakwa." Dan surah 5 Al-Maidah, ayat 105. Hai orang-orang yang beriman, atas dirimu sendiri tanggung jawabmu. Orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tetapi orang yang mengabaikan kewajipan ini akan menghadapi akibat kegagalan mereka dan mereka mungkin menjadi sesat oleh kelakuan buruk orang lain. Bab 3 Ali Imran, ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa perkataan Arab yang digunakan untuk betul dan salah sebenarnya bermaksud apa yang diterima oleh masyarakat Islam umum sebagai betul dan salah tanpa sebarang perbezaan tafsiran. Al-Quran tidak menggunakan kewajipan untuk mewakili kebaikan atau dosa untuk mewakili salah. Oleh kerana kaedah-kaedah yang disimpulkan oleh penaklukan bebas yang ditawarkan oleh ulama yang mendapat petunjuk adalah terbuka untuk tafsiran yang berbeza, mereka tidak seharusnya dijadikan tumpuan untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apabila prinsip ini diabaikan, umat Islam akhirnya bertelagah sesama sendiri dalam isu-isu sekunder yang terbuka kepada tafsiran yang berbeza dan tidak begitu besar manakala yang salah masyarakat Islam umumnya menganggap kejahatan terlepas pandang dan dibiarkan berterusan tanpa kawalan. Allah Ta'ala kemudian memperingatkan umat Islam agar tidak berpecah belah, seperti ahli kitab sebelum mereka, yang merupakan akibat langsung dari perbuatan selain Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad. Bab 3 Ali Imran, ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang nyata kepada mereka. Perpecahan ini berlaku apabila manusia menginginkan perkara duniawi, seperti kepimpinan. Apabila satu kumpulan bersatu, ia hanya boleh mempunyai seorang ketua. Tetapi apabila orang menginginkan kepimpinan dalam agama, mereka dengan sengaja menyalahtafsirkan ajaran ilahi dan menggalakkan orang untuk bertindak berdasarkan sumber pengetahuan agama lain untuk mewujudkan puak mereka sendiri, yang boleh mereka pimpin. Seseorang mesti mengelak daripada berkelakuan dengan cara ini kerana ia hanya membawa kepada masalah di kedua-dua dunia. Perkara-perkara duniawi yang diperolehi melalui tingkah laku ini, seperti kepimpinan, hanya akan menjadi sumber tekanan bagi mereka dan apa yang menanti mereka di akhirat jauh lebih buruk. Sebenarnya, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan orang neraka ini dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253. Hukuman ini hanya akan meningkat di kedua-dua alam bergantung kepada berapa ramai orang yang sesat dengan sengaja menyalah-tafsirkan ajaran ilahi. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2674. Bab 3 Ali Imran, ayat 105. Dan mereka itu akan mendapat azab yang besar. Di samping itu, seorang Muslim harus mengelak daripada disesatkan oleh orang lain dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Mereka mesti mengelak daripada mengikuti orang lain secara membuta tuli, kerana ini membawa kepada kesesatan dan perpecahan. Sedangkan orang yang berilmu Islam tidak akan disesatkan oleh orang lain dan akibatnya mereka akan bersatu dengan orang Islam lain dalam perkara yang baik dan menjauhi perkara yang menyebabkan perpecahan di antara mereka. Allah Ta'ala kemudian menggariskan kesudahan orang-orang yang berpegang pada dua sumber petunjuk, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan orang-orang yang tidak. Bab 3 Ali Imran, ayat 106. Pada hari muka-muka menjadi putih dan muka-muka menjadi hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, apakah kamu telah kafir sesudah beriman? Maka rasakanlah azab terhadap apa yang dahulu kamu dustakan. Wajah putih dan hitam melambangkan ketenangan jiwa dan badan atau kekurangannya yang merupakan akibat langsung daripada menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam atau gagal melakukannya. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini,
mereka yang gagal mewujudkan keimanan mereka dalam Islam dengan secara praktikal mentaati Allah yang Maha Tinggi, berada dalam bahaya besar kehilangan iman mereka. Ini kerana iman adalah seperti tumbuhan yang mesti disuburkan dengan amalan ketaatan untuk terus hidup. Sama seperti tumbuhan yang gagal mendapat khasiat, seperti cahaya matahari, akan gagal berkembang dan mungkin mati. Iman seseorang yang gagal memeliharanya dengan tindakan ketaatan tidak akan berkembang dan berada dalam bahaya yang serius untuk mati. Ini adalah kerugian terbesar. Bab 3 Ali Imran, ayat 106. Adapun orang-orang yang mukanya menjadi hitam, kepada mereka dikatakan, apakah kamu telah kafir sesudah beriman? Maka rasakanlah azab terhadap apa yang dahulu kamu dustakan. Seseorang mesti mengelakkan keputusan ini dengan merealisasikan keimanan mereka kepada Islam. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Seperti yang dijelaskan sebelum ini seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Bab 3 Ali Imran, ayat 107. Adapun orang-orang yang putih mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Melalui wahyu ilahi, Allah Ta'ala menjelaskan dua jalan di dunia ini. Yang pertama ialah jalan yang betul yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan betul seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, yang membawa kepada ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Jalan kedua melibatkan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, yang menghalang seseorang daripada memperoleh keadaan mental dan fizikal yang seimbang. Ia menyebabkan mereka tersalah letak segala-galanya dan setiap orang dalam kehidupan mereka dan menghalang mereka daripada menyediakan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Bab 3 Ali Imran, ayat 108. Ini adalah ayat-ayat Allah. Kami membacakannya kepadamu dengan maksud. Oleh kerana Allah, yang Maha Tinggi, sahaja yang mengetahui segala-galanya, Dia sahaja yang dapat memberikan manusia tata kelakuan yang betul yang membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Dia sahaja yang boleh mengajar mereka bagaimana untuk mendapatkan keadaan mental dan fizikal yang seimbang dan meletakkan segala-galanya dengan betul dalam kehidupan mereka sambil menyediakan secukupnya untuk accountability mereka pada hari penghakiman. Bab 3 Ali Imran, ayat 108. Dan Allah tidak menghendaki kezaliman kepada seluruh alam. Semua kod tingkah laku buatan manusia tidak akan membawa kepada keputusan ini kerana kekurangan pengetahuan, pandangan jauh dan pengalaman serta disebabkan oleh berat sebelah. Oleh itu, seseorang itu hendaklah menerima dan bertindak mengikut tata susila Islam demi kepentingan dirinya walaupun ia bercanggah dengan kehendak mereka. Mereka mesti berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka kerana mengetahui yang terbaik untuk mereka. Walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Begitu juga pesakit yang bijak ini akan mencapai kesihatan mental dan fizikal yang baik. Begitu juga orang yang menerima dan beramal dengan ajaran Islam. Tetapi seperti pesakit yang tidak bijak yang menolak nasihat doktor mereka akan ditinggalkan dengan kesihatan fizikal yang buruk. Orang yang menolak tata kelakuan Islam akan memperoleh kesihatan mental yang buruk, walaupun mereka memiliki kemewahan duniawi. Kerana mereka tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dan kawalan Allah Ta'ala. Bab 3 Ali Imran, ayat 109. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sesiapa pun tidak akan terlepas daripada bertanggungjawab di dunia ini dan di akhirat. Di dunia ini, menghadapi akibat daripada pilihan buruk seseorang sering halus, seperti memperoleh kesihatan mental yang lemah, walaupun seseorang itu memiliki kemewahan duniawi. Tetapi akibat yang dihadapi di akhirat akan jelas dan jelas. Bab 3 Ali Imran, ayat 109. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Akhirnya, apabila seluruh ciptaan adalah kepunyaan dan berada di bawah kawalan dan bidang kuasa Allah yang Maha Agung, seseorang tidak mempunyai pilihan selain mematuhi peraturannya. Seperti mana seseorang itu akan menghadapi masalah jika gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan yang bertanggungjawab ke atas negara tertentu, begitu juga mereka akan menghadapi masalah di kedua-dua dunia jika gagal mematuhi peraturan pemilik alam semesta.
Seseorang mungkin boleh meninggalkan negara jika mereka tidak reda dengan peraturannya, tetapi mereka tidak akan dapat melarikan diri ke tempat di mana peraturan dan bidang kuasa Allah Ta'ala tidak terpakai. Seseorang itu mungkin boleh mengubah peraturan masyarakat mereka, tetapi mereka tidak akan dapat mengubah peraturan Allah Ta'ala. Di samping itu, sebagaimana seseorang yang memiliki rumah memutuskan peraturan rumah, walaupun orang lain membantah peraturan ini, begitu juga alam ini adalah kepunyaan Allah, dan kerana itu, Dia sahaja yang memutuskan peraturan alam ini, sama ada manusia menyukai peraturan ini atau tidak. Oleh itu, seseorang mesti mematuhi peraturan ini demi kepentingan mereka sendiri. Orang yang memahami hakikat ini akan mematuhi peraturan Allah yang Maha Tinggi dan berusaha untuk mentaatinya dengan menggunakan berkat-berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Seseorang boleh sama ada berusaha untuk mempelajari hikmah di sebalik perintah dan larangan Allah Ta'ala, supaya mereka memahami bagaimana ia memberi manfaat kepada mereka dan masyarakat yang lebih luas, dan bagaimana ia membawa kepada ketenangan jiwa dan badan di kedua-dua dunia, atau mereka boleh menyembah hawa nafsu mereka dan menolak ajaran Islam. Tetapi orang yang gagal mematuhi peraturan Islam harus mempersiapkan diri untuk menghadapi akibat pilihan mereka di kedua-dua dunia, dan tiada bantahan, protes atau aduan akan menyelamatkan mereka. Surah 18 Al-Kahfi, ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka sesiapa yang mahu, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang menghendaki, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang dindingnya mengelilingi mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, nescaya mereka dilepaskan dengan air seperti minyak yang keruh, yang menghanguskan muka mereka. Amat buruk minuman itu, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.